Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi pada petang ini di dalam slot inspirasi bersama VIP Mompreneur Mastermind. Apa khabar petang ni? Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita boleh share dulu kita punya live petang ni. Petang ni kita akan berbicara lagi sekali berkenaan dengan topik inspirasi yang bertajuk, apa tajuk petang ni? Berkat bergolok gadai, cari mentor bisnes. Okey. Mompreneur ini kini kini ada cash reserve yang mencanak naik. Siapakah mompreneur ini? Jom kita kenali siapakah beliau. Jemput share dulu, boleh share dengan grup-grup, boleh share dengan kawan-kawan. Apa khabar semua? Boleh komen ya, komen dekat bawah. Jika tak clear ke atau tak jelas suara, boleh komen dekat bawah. Sebelum kita mulakan kita punya program, kita baca doa dulu ya. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Semoga kita punya perkongsian ilmu petang ni mendapat alhamdulillah jelas mendapat berkat daripada Yang Maha Pencipta ya. Sama-sama kita dengarkan perkongsian kita punya mompreneur petang ni. Alhamdulillah jelas Terima kasih komen. Jemput share dulu. Siapakah beliau? Mari kita kenali siapakah beliau. Kita jemput kita punya founder dulu ya ke atas pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Puan Hajar. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar petang ni? Alhamdulillah. Hari ni lebih tenang daripada semalam. Alhamdulillah. Anak-anak macam mana petang ni? Okey. Anan baru tidur. Syukur terahmat. Abang-abang dia kat luar tengah main. Umi dia dah printkan colouring sheet untuk diorang buat. Okay, kita jemput sahabat-sahabat kita share dulu kan Puan kan? Tolong kongsikan beramai-ramai. Tolong kongsi. Siapakah mompreneur ni? Siapa ada? Ada Puan Ashiki. Yes, lagi? Puan Maria. Yes, Puan Maria Mokhtar. Siapa lagi? Sayang sekejap ya. Siapakah mompreneur ni? Jom kita kenal. Beliau nama beliau siapa Puan? Nama beliau ialah saya kenalkanlah ya. ada penonton kat sebelah ni. Okey, nama beliau ialah Puan Suzana Muhammad Yatim, seorang leader kepada salah satu produk pendidikan kanak-kanak di Malaysia yang terkenal juga. Beliau berumur 35 tahun dan ejen-ejen dan dropshipper di bawah beliau adalah lebih kurang seramai 5,000 orang. Kita nak dengar macam mana Puan Suzana atau lebih dikenali sebagai Kak Na. Kak Na membimbing beliau punya tim sehingga boleh menjana sales sebanyak 7 angka. Subhanallah, banyak tu. Okey Puan, kita mulakan ya. Kita jemput Kak Na ke atas pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Na, Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Na. Assalamualaikum Puan Hajar. Assalamualaikum Ruby. Waalaikumsalam. Kak Na, macam mana hari ni sibuk Sibuk hari ni macam padat sikit jadual. Ya, alhamdulillah, padat yang berisi. Apa sekejap saya belakang pentas ya. Boleh. Okey. Ada gangguan. Okey. Okay Kak Na, ready Kak Na? Nak mulakan live kita pada petang ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Okay Kak Na, so first of all tahniah Kak Na sebab dah berjaya dapat sales setinggi itu, sebab saya pun tak dimaklumkan awal. Kalau tak sebab FB Live ni saya tak tahu yang sales Kak Na dah sampai ke tahap 7 angka, Alhamdulillah. Cuma poin yang kita nak highlightkan pada hari ini ialah macam mana Kak Na perjalanan bisnes Kak Na sebelum ini dan sampai ke tahap 2021 ni Kak Na dah berjaya simpan satu amount atau kita panggil bahasa bisnes dia adalah cash reserve. Cash reserve yang agak tinggi lah untuk seorang mompreneur. So Kak Na ready tak nak berkongsi dengan audiens kita pada petang ni? Okay, insyaAllah Kak Na ready. Alright, so sebelum kita nak pergi ke poin utama kita naklah korek-korek sikit pasal panel kita ni kan. So Kak Na kenalkan diri sikit, nama Kak Na, umur, anak-anak, and then sikit lah pasal perjalanan bisnes Kak Na, buat bisnes apa, medium apa dan di mana. Silakan Kak Na. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Nama Kak Na Suzana binti Muhammad Yatim. Tapi Kak Na lebih selesa lah untuk dikenali sebagai Kak Na. Tak kira lah untuk orang yang muda ke, orang yang lebih berusia daripada Kak Na lebih senang Kak Na. Macam senang lah orang cakap kan. Kak Na berumur 35 tahun. 35 tahun, ada 6 orang anak. Anak Kak Na berusia 12 ke 8 bulan. 8 bulan ke 12 tahun lah usia dia pun. Lepas tu Kak Na buat bisnes ni, Kak Na fokus kepada produk pendidikan awal kanak-kanak lah. Dan Kak Na merupakan salah seorang leader di syarikat pembekal pendidikan awal kanak-kanak iaitu Mami Happy. Okey, Kak Na rasa ramai kot yang tahu pasal Mami Happy kan. Kak Na merupakan salah seorang leader dalam tim Mami Happy. Kak Na nak cakap pasal pengalaman bisnes ni, Kak Na bersama Mami Happy ni sebelum lagi Mami Happy rebrand lagi dia punya nama. Sebelum ni dia dikenali sebagai Kedai Berjaya. Maksudnya Kak Na memang bermula daripada awal-awal tu dropship. Lepas tu Kak Na borong. Lepas tu Mami Happy rebrand, Kak Na masih setia di sini bersama mereka. Masya Allah. So bermaksud Kak Na masih fokus pada niche yang sama daripada dulu sampai sekarang, betul? Ya, betul. So saya nampak hari ni ada banyak lah tim-tim Kak Na yang sangat support pada petang ni. Siapa ni? Okay, kita ada Puan Syikin, Bonda Farida ada bersama kita, Puan Herni, Puan Syamila, Puan Shana, so ramai lagi. So minta tolong sharekan live pada petang ni kepada tim-tim anda sebab kita nak belajar daripada orang yang dah memang proven sukses ni. Okay Kak Na, okay sebelum tu kalau ada soalan sepanjang Kak Na cakap nanti, tulis sahaja soalan tu. InsyaAllah nanti Ruby akan upkan soalan anda dan kita akan minta panel kita Kak Na untuk jawab. So Kak Na, dan yang kedua. Okay. Kak Na memang mompreneur kan daripada dulu? Ya, memang daripada dulu. Memang tak pernah berniat nak bekerja ke Kak Na? Bekerja kat luar? Kak Na pernah lah ada rasa macam tu sebabnya macam suami Kak Na tentera kan. Selalunya kalau suami kerja kerajaan ni, selalunya lah isterinya pun mesti bekerja ataupun kerja kerajaan, selalunya lah. Jadi lagi pula Kak Na ada pendidikan. So Kak Na rasa macam orang selalu akan tanya, tak kerja ke? Tak kerja ke Zana? Bila nak kerja? Macam itulah. Tapi Kak Na masa anak kedua, Kak Na stop belajar dan Kak Na memang nekat nak besarkan sendiri anak-anak Kak Na. Masa tu Kak Na cakap, tak kisahlah apa pun, aku nak buat bisnes daripada rumah. Aku nak jaga anak-anakku sendiri, aku nak tengok depan mata. Semua Kak Na nak buat sendiri depan mata. Maksudnya anak Kak Na besar depan mata Kak Na lah. So memang Kak Na decide daripada anak kedua lagi Kak Na nak buat bisnes. Dan Kak Na mulakan dengan bisnes pendidikan kanak-kanak ni pun disebabkan anak Kak Na. Sebabnya anak Kak Na. Anak pertama Kak Na tu dia macam pelat sikit kan. Bila budak pelat ni dia macam tak tahulah orang kot dia rasa macam bila pelat ni dia pun rasa macam budak tu tak pandai. Betul. Dia pun macam ejek-ejek kan. So Kak Na agak kecil hati. Kak Na rasa macam aku akan buktikan walaupun dia pelat
pelik sikit lah, pelik R kan, dia pelik R tu. So Kak Ana kata, Kak Ana, okay, aku akan pastikan dia boleh membaca lebih awal daripada orang lain. Maksudnya daripada yang selalu tanya-tanya Kak Ana tu, dia pelak dia pelak macam tu lah. Dan Kak Ana cari buku, Kak Ana cari teknik apa yang boleh buat anak Kak Ana tu cepat pun boleh membaca. Jadi kat situ Kak Ana jumpalah Puan Lina Karim. Kak Ana belajar bahawa Al-Quran tu bila kita serapkan mengaji tu anak kita lebih pandai macam tu lah. Dan Kak Ana juga jumpa fonik. So Kak Ana ajar dia membaca daripada rumah. Masa tu Kak Ana tak ada duit sangat sebab Kak Ana suami Kak Ana seorang je kan. Kak Ana ambil duit yang diberikan allowance bini tentera tu. Kak Ana ambil duit tu, Kak Ana beli buku anakku membaca, Kak Ana tengok dekat YouTube, Kak Ana search dekat Google. Kak Ana buat sedaya upaya Kak Ana yang mana free lah sebab kita ada banyak tu je. So kita buat benda yang kita ada je. Dan Alhamdulillah anak Kak Ana boleh membaca daripada rumah masa umur dia 5 tahun. Memang Kak Ana struggle sangat ajak dia. Kak Ana share macam mana Kak Ana ajak dia. Daripada situlah Kak Ana dikenali oleh ramai kawan-kawan yang mana Kak Ana kenal sekarang. Faham. Betapa struggle-nya kita berdepan dengan kata-kata orang. Memang pedih kan. Orang dia push kita untuk jadi lebih baik sebenarnya bila kita pandang benda tu secara positif dan kita So saya nampak satu point untuk diinspirasikan. Satu ciri orang yang berjaya adalah mereka ada cara pandang mereka sendiri terhadap cabaran. Macam Kak Na kan Kak Na. So dengan cabaran tu Kak Na dapat turning point iaitu peluang untuk Kak Na bina kerjaya dari rumah. Betul tak Kak Na? Betul. Ya Kak Na. Okay. So Kak Na, sudah berapa tahun sekarang 12 tahun jadi mompreneur betul? Ya lebih kurang. Kalau anak Kak Na 11 tapi masa Kak Na start tu dia umur Kak Na sudah 8 tahun lah macam tu, 8 tahun lah. So dalam 8 tahun ni honestly lah best ke Kak Na jadi mompreneur? Alhamdulillah best. Banyak benda yang kita akan belajar. Maksudnya tak betul lah orang cakap kan, bukan Nabi ni cakap 9 daripada sumber 9 daripada 10 sumber rezeki tu adalah daripada perniagaan. Tapi sebenarnya bukan rezeki duit tau. Dia ada banyak sangat benda yang ada dalam perniagaan ni. Banyak sangat benda. Yang pertama sekali betapa kita mengharapkan Tuhan semata-mata. Sedih lah. Maksudnya betapa bila dalam perniagaan kita belajar satu benda yang iaitu Allah ni sangat baik. Tak ada orang yang kita boleh minta tolong melainkan dia. Kecuali macam contoh kalau kita bekerja, kita ada gaji, mungkin kita rasa macam aku kena buat baik dengan bos, insyaAllah gaji aku akan naik apa semua. Tapi bila dengan perniagaan, kita punya bos tu memang tak ada orang lain dah kecuali dia. Kita susah, kita nak dapatkan marketing yang baik, kita nak idea, kita nak orang datang cari kita nak tips yang menarik, marketing semuanya hanya melalui dia sahaja. Itu yang rezeki yang paling besar. So Kak Ana rasa perniagaan ni patut lebih ramai orang ceburkan diri daripada perniagaan sebab kita bukan belajar pasal sales sahaja, tapi daripada situlah bermulanya kita kenal diri kita tunduk lebih orang cakap lebih rapat lagi. Baru kita sedar kat situ banyak benda sebenarnya. Banyak sangat. Tak nak cakap. Dengan cabaran sebagai seorang ibu, tu cabaran nak berjumpa dengan customer kan Kak Na kan? Betul. So memang kita bukan salah orang lah hari ni untuk kita bincangkan, untuk kita tanyakan. So kalau ada apa-apa soalan, tanyakan kat Kak Na ni sementara Kak Na ada, okay. So kat situ kita nampak lah Kak Na, memang life sebagai mompreneur ni adalah life yang walaupun mencabar tapi dia adalah life yang mendekatkan kita dengan Tuhan, betul? Ya betul. Yes. Yelah kita nak berdepan dengan makhluk Allah yang kecil-kecil tu. So kita nak berdepan dengan dunia bisnes, mana satu cara kita nak balance kan kalau tak dengan pegangan kita dengan Allah tu kan yang pertama. Betul. The first place. Okay Kak Na, cerita sikit apa cabaran jatuh bangun Kak Na sepanjang menjadi mompreneur ni? 8 tahun ni mestilah ada punya point yang Kak Na rasa macam macam rasa macam almost give up. Kalau ada kan, Kak Na share lah dengan kita orang dan apa yang Kak Na buat. Okay.
cabaran-cabaran masa Kak Ana buat bisnes yang pernah Kak Ana kena, pertama polis sampai mai rumah Kak Ana sebabnya Kak Ana order barang dengan supplier delay barang, so customer ingat kita tipu dia. Sampai polis mai cari kita kat rumah. So rupanya benda tak ada apa pun, dah settle. Lepas tu Kak Ana kena maki dengan customer. Masa Kak Ana tengah mengandung, dia siap maki sekali dengan anak kita dalam kandungan lagi. Dia cakap nak tipu apa semua. So kita kena maki. Lepas tu kereta Kak Ana kena tarik. Lepas tu elektrik tak ada dekat rumah. Sepanjang tu maksudnya katakanlah hari ni kita diuji, contohlah hari ni Kak Ana elektrik rumah Kak Ana kena potong. Lepas tu Kak Ana rasa macam ya Allah, okey tak apa kena potong. Okey, so bergelap lah kita dalam rumah ni. Sebelum nak tidurkan anak tu Kak Ana mandikan mereka bagi sejuk kan. Bagi sejuk, Kak Ana berjaga sebab Kak Ana jenis orang yang boleh berjaga malam. Jadi Kak Ana bolehlah jaga malam sambil-sambil kipas anak tu bagi dia tidur kan. So dekat situ Kak Ana rasa macam tak apa Suzana, tak apa sabar. Ada benda yang Allah nak bagi dekat hang. Kak Ana memang percaya setiap kali ada ujian pun Kak Ana akan macam cool saja sebab Kak Ana tahu Allah takkan uji lebih daripada kita mampu. Takkan. Okey. Jadi Kak Ana akan macam relax. Tengok benda yang Kak Ana dapat daripada situ. Okey. Elektrik tak ada. So aku kena bayar elektrik awal. Lepas ni aku jangan delay benda tu. Kak Ana akan pandang hikmah tu. Kak Ana tak jenis Kak Ana tak suka nak stres ni tak suka. So Kak Ana akan pandang positive side. Maksudnya Allah cakap dia akan uji kita berkali-kali sampai kita tak ulang benda tu. Okay, dia bagi ujian supaya kita ingat, jangan macam ni Suzana, jangan macam tu. Dia sebenarnya sedang mendidik kita, sedang mengajar kita dan menyampaikan sesuatu. Kita sendiri kena faham daripada ujian tu. So Kak Ana rasa macam okay, lepas ni jangan macam ni. Okay, tambahkan lagi kebaikan macam tu. Lepas tu Kak Ana pernah kena tarik kereta, sedap-sedap shopping kat kedai RM2, kelak-kelak orang duk tunggu. dekat depan tu tengok, alamak siapa pula ni kan? Nak tarik kereta. Padahal setahun dah kami dah lari daripada nak bayar kereta ni. Sebab tak boleh, tak sempat dekat kampung kan. Lepas tu dia tarik kereta, tinggallah kami depan 7E. Kak Ana naik, dia hantar sampai 7E, tunggu adik Kak Ana mai. Lepas tu Kak Ana cakap dekat suami Kak Ana, tak apa. Yang baik pasti menanti kita. Pasti. Okay. Dan masa tu lah Kak Ana cakap dekat Puan Sarah, Kak Ana mesej Puan Sarah, Kak cakap alamak kereta Kak Ana kena tarik lah apa semua. Lepas tu Kak Ana cakap, Kak Ana nekat nak dapatkan 1 biji kereta cash untuk anak Kak Ana lah. Sebab ialah susah tak ada kereta kan, anak ramai. So Alhamdulillah semua benda tu jadilah. Orang cakap Allah bagi. Allah bagi tepat pada masa dia. Memang tepatlah masa dia tu kan. Kak Ana juga pernah jalan kaki, kereta rosak, jalan kaki pergi hantar anak Kak Ana mengaji. Sebenarnya bagi Kak Ana, ujian-ujian ni dia sebenarnya nak didik dia kita supaya kita syukur masa kita ada tu. Kadang-kadang kita dah sedap-sedap, seronok tu, kita lupa banyak benda tau. Jadi kita diuji, masa tu kita kata, alamak aku ada banyak aku buat yang masa aku susah aku masa aku senang aku lupa, masa aku susah aku buat, masa senang aku lupa, betul Allah uji lagi. Sekali lagi supaya kita ingat. Jangan sesekali lupa dekat dia. Apa yang kita janjikan sebelum tu kita buat tau. Maksudnya macam itulah. Cabaran tu memang ada, tapi bagi Kak Ana semua cabaran tu adalah kenangan manis yang tak mungkin Kak Ana akan lupa. Sangat-sangat terkesan. Macam mana nak cakap sebab tu selalu pesan dekat tim Kak Ana, hadaplah semua ujian sebab Allah memang takkan mungkin uji kita lebih. Takkan mungkin. Kita sebenarnya kuat, sangat kuat. Perempuan ni dia punya emosi, dia punya hati sangat kuat. Mungkin kita tak gagah dari segi kudrat kita kan, tapi emosi kita, mental kita sangat kuat. So hadaplah cabaran ni, layan. Kak Ana cakap kat tim, Kak Ana layan je sebab semua ni akan jadi kenangan yang sangat indah bila awak dah sampai dekat atas. Betul. Saya tambah sikit lah, dengan syarat cara kita pandang pada ujian tu macam mana yang Kak Ana pandang. Sebab ada orang dia daripada masalah, dia suka mengeluh, dia suka mencari alasan dan mencari tunding jari pada orang lain. Sebelum dia tengok hikmah dia sebagai ujian tu kan Kak Ana. So tadi ada soalan, yes. Wow, Bonda Farida cakap hebatnya mampunya.
tangan yang menghayuwayan dapat membangunkan keluarga dan rumah tangga bahagia. Betul Bonda. So Bonda Farida ni selalu bagi kata-kata semangat kat kita yang muda-muda ni. So tadi ada soalan daripada Teacher Mas. Okay. Nak tahu apa amalan Kak Na sampai boleh ke tahap ini? Ada tak amalan yang boleh dikongsikan lah? Amalannya kerana sangat pentingkan mak ayah, keluarga lah, suami, anak-anak. Contoh kan kalau Kak nak buat sale pun, Kak nak cakap kakak, Mia, Cha, Kak nak sebut nama seseorang anak Kak nak depan-depan. Doakan mama tau, bagi mama dapat sale banyak ni, bonus banyak ni tau bulan ni. Doakan tau. Lepas tu dia pun, ya Allah bagilah mama dapat bonus. Bagi berapa kan. Lepas tu Kak akan bagi tahu suami Kak nak call ayah mak Kak nak kalau macam ada Kak nak ada challenge ke apa-apa kan. Kak nak kita mak cik ada challenge ni tau. Mak doakan tau bagi cik dapat ni. Lepas tu bila Kak nak dapat bonus, Kak nak tak boleh dengar mak Kak nak macam nak benda tu. Kalau dia cakap Zano, ni juga agak mak ni kan macam tebal pakai apa macam tu lah kan. Konon lah dia cakap macam tu kan. So Kak nak belikan set dia untuk dia. Kak nak kalau boleh kan nak happykan dia. Big why Kak nak buat bisnes ni adalah keluarga. Tapi especially mak ayah lah. Kak nak selalu pesan dan cakap dekat dia Kak nak kita Kak nak buat bisnes ni, Kak nak rasa macam ni. Kalau mak ayah kita tak pergi dulu kan, kalau mak ayah kita tak pergi dulu, mungkin kita kalau kita pergi dulu, macam mana kita nak balas jasa mereka? Kalau mereka pergi dulu, kita ada peluang lagi tau nak balas jasa mereka. Kita boleh sedekah, kita boleh sampaikan doa, kirimkan doa. Banyak benda yang kita boleh buat kalau mak ayah kita yang pergi dulu. Tapi macam mana kalau kita yang pergi dulu, macam mana kita nak balas tu jasa-jasa mereka. So itu adalah big why Kak Na yang paling kuat dan push factor untuk Kak Na teruskan buat bisnes, buat inilah amalan yang Kak Na buat tu dah pentingkan keluarga, pentingkan mak ayah, suami. Okey, Alhamdulillah. Saya jadi saksi bahawa Kak Na bercakap benar apa yang Kak Na cakap ni. Kak Na adalah student mentoring saya. So bila kita mentoring, memang kita discuss sekecil-kecil benda macam ni kan Kak Na. Student mentoring yang saya guide pun kebanyakan mereka memang jenis yang macam Kak Na. So saya nak bagi satu kesimpulan. Ramai orang-orang yang berjaya adalah asbab keberkatan mereka mengutamakan family, especially husband, anak-anak dan juga mak dan ayah. Bukan Kak Na seorang, ramai ada juga student-student lain yang bila kita korek-korek, okey, kita nampak ini secret recipe mereka. Okey, so ada soalan daripada Puan Farahatul Iman. Macam mana Kak Na bahagi masa bisnes dengan anak-anak? Tambah-tambah anak-anak sekarang kan tengah kelas online, PDPR. Macam mana Kak Na? Okey, bahagi masa ni sebenarnya masa ni kita yang kena kontrol dia. Jangan dia yang kontrol kita. Okey, so kita kan macam Kak Na cakap tadi, family tetap keutamaan Kak Na. So macam pagi tu Kak Na habiskan dulu kerja sekolah anak tu. Tengah hari macam tu Kak Na masuk tengok team. Okey, bantu apa yang patut. Lepas tu nanti Kak Na pergi pack barang kat kedai. Balik tu sambil-sambil pack barang kat kedai Kak Na tengok team. Balik tu Kak Na buat rumah-rumah apa semua, buat kerja balik, kerja anak-anak. Malam tu sambil-sambil. Sebenarnya dia macam ni. Kita kena sambil-sambil jugalah, tapi kita kena set lah task macam Puan Hajar pesan kan buat task. So kita tengok task apa kita nak buat. Contoh hari ni, okey hari ni aku nak buat challenge combo membaca contoh. Hari ni aku nak update poster team. Kita tulis apa kita nak buat. So kita buat masa bila kita free, masa yang kita okey. Masa kita anak tu dululah. Bila dah selesai anak tu kita lari buat benda tu. So task tu dah selesai. Sebenarnya tak banyak masa sangat pun untuk kita fokus dekat bisnes sebenarnya. Kalau kita atok betul-betul itu boleh je orang cakap kan. Yang penting kita yang kena tetapkan masa. Janganlah macam kita pegang phone nak buat benda lain, kita pergi buat benda lain. Kan contoh kita nak support team. Duk scroll team punya Facebook, kita nak support dia, kita tengok resipi, masuk dekat page ni, tengok gosip, masuk tu dia ambil masa yang lama. Sedangkan point kita sebenarnya kita adalah nak pergi support team kita. Jadi Kak Na pesan dekat team Kak Na, lepas nak promote, sehari buat 2 status untuk promote.
10 minit je. Update status, share ke 10 group, satu post. Yang kedua post nanti pun buat macam tu. So 10 minit bangun 20 minit. Sebenarnya mau dengan tak mau dan konsisten tu setiap hari tu yang penting. Nampak mudah tapi bukan semua orang boleh buat. Dia memerlukan proses kan Nah? Dia latihan demi latihan. Yes. Betul. Latihan demi latihan sampai kita dapat rentak. Macam Kak Nah saya percaya. Yes. Kak Nah boleh cakap lancar macam ni. Maksud saya Kak Nah boleh bagi tahu secret resepi macam ni selepas 8 tahun perjalanan ups and down Kak Nah. Kan Kak Nah? Betul. Yes. Dan yang saya dapat point utama juga adalah kita kena fokus. Kalau kita nak buat kalau kita nak buat marketing, fokus pada marketing, objektif marketing yang kita nak buat. Jangan sibuk-sibuk layan WhatsApp. Mungkin ada kawan kita tanya pendapat lah, nak borak-borak kan. Jangan sibuk-sibuk buat benda tu. Fokus. Bila kita fokus, kita akan ada impact dalam kerja kita. Kan Kak Nah? Ada ke soalan lain Ruby? Sebab kita dah nak masuk ke tajuk utama yang kita nak korek Kak Nah ni. Okay Kak Nah, kalau tak ada sementara tunggu soalan, kita nak ke topik utama. Kak Nah selalu buat to-do list dalam buku ataupun whiteboard? To-do list tu kita ada phone tu kan kita boleh cari apps yang to-do list tu. Yang tu senang. Bila kita buat je kita klik terus benda tu hilang. So habis dah. Macam tu. Ataupun boleh juga tulis dekat kertas. Kak Nah kadang-kadang Kak tulis dekat kertas. Kadang-kadang Kak Nah tulis dekat phone. Yang mana Kak Nah sempat lah Kak Nah buat. Tapi selalunya kat phone lah sebab senang Kak Nah tengok, tik, tik. Macam tu. Kalau kertas tu kadang-kadang hilang. Kadang-kadang buku-buku tertinggal. Kalau phone ni memang kita selalu bawa kan. Keluar pun kita bawa, pergi mana pun kita bawa kan. So Kak Nah lebih prefer dekat phone. Ada apps to-do list. Okay, so lepas ni boleh download to-do list yang Kak Nah masukkan. Okey Kak Nah, so soalan ke topik utama kita, berkat bergolok gadai. Apa maksud bergolok gadai tu Kak Nah? Bergolok gadai? Okey. Kejap. Berkat bergolok gadai mencari mentor, kini sales mencanak ke tujuan dan cashism meningkat. Okey, cuba Kak Nah cerita sikit mengenai tajuk ni dulu. Mungkin ramai yang tak faham apa maksud tajuk panjang-panjang ni kan Kak Nah? Bergolok gadai kan. Okey. Sebenarnya masa sebelum Kak Nah jumpa Puan Siti Hajar ni, kan, banyak yang Kak Nah tengok e-book je yang best-best, Kak Nah tik, Kak Nah order. Buku best-best Kak Nah tengok okey macam best, macam belajar best, Kak Nah order. Kak Nah tengok cikgu ni okey kelas dia macam best, Kak Nah join. Okey. So kat situ Kak Nah simpan lah hasrat. Contoh kalau Kak Nah teringin benda-benda apa-apa kan, Kak Nah ada benda nak beli, baju lah contoh. Kak Nah ni kalau buat baju memang berkira sikit nak beli. Tapi kalau kelas buku ni Kak Nah sanggup habis duit pun tak apa. Sebab Kak Nah percaya pelaburan ilmu tu lebih lagi. Okay. So Kak Nah tik join kelas semua tik. Lepas tu Kak Nah nak join kelas Puan Siti Hajar itu pun Kak Nah join. Lepas tu Kak Nah cakap kat suami, weh kelas dia best loh. Kelas gila. Kak Nah tak join masa live tau. Sebab masa tu hari Minggu kan. Kak Nah cakap tak apalah. Tak payah tengok lagi lah. Kak Nah cakap itulah. Kak Sami tak apa kita keluar dulu. Nanti mau tengok kelas. Lepas tu Kak Nah tengok record. Kak Nah ulang 2 kali tau record tu. Kak Nah cakap best lah kelas ni. Best. Memang best. Lepas tu Kak Nah cakap kat suami, nak join lah. Personal terus boleh tak? Personal terus. Kan? Lepas tu Kak Nah masa tu tak bonus lagi. Jadi Kak Nah cakap, aduh macam mana Masa tu Kak Nah ada gelang kot. Gelang Kak Nah pakai. Memang gelang tu Kak Nah beli untuk diri Kak Nah dah lama sebenarnya. Lepas tu Kak Nah cakap, memang nak kena pergi masuk asrama gelang ni. Memang nak kena bawa. Sebab Kak Nah rasa memang kena join, wajib join sebab dalam banyak-banyak kelas, banyak-banyak buku yang Kak Nah join. Kelas Puan Siti Hajar yang setakat ni orang cakap yang buat Kak Nah jatuh cinta lah. Nampak semua benda kat situ. Kak cakap, okey. Memang clear. Memang ini adalah yang dicari selama ini. Apa yang bezakan kelas saya dengan kelas-kelas dengan ibu-ibu, kelas-kelas yang Kak Nah join yang lain? Okey. Sebab Kak Nah percaya kebanyakan mak-mak yang bekerja ni dia nak benda yang simple, yang senang, lepas tu nak yang
kalau dah cakap benda tu, nak benda tu clear. Contoh kalau Puan Siti Hajar cakap dekat kelas basic mengenai on pay. So bila awak join VVIP, awak akan belajar sedalam-dalamnya mengenai on pay. Katakanlah awak beli buku, Kak Ana pernah beli buku lah, ibu kan. Dia cerita pasal email marketing apa semua. Awak akan just belajar teori je. Awak akan belajar email marketing ni kelebihan dia apa, lepas tu macam mana awak nak buat. Tapi sikit-sikit benda tu awak macam tak clear. Dia macam samar-samar. Last sekali awak give up tau. Sebab awak buat separuh cakap, alamak benda lah ni tak faham, tak clear. Okay. Lepas tu bila Kak Ana tengok Puan Siti Hajar punya kelas, Kak Ana nampak detail, sangat detail. So anytime Kak Ana nak belajar, Kak Ana nak buat, benda tu jadi mudah untuk Kak Ana. Pergi kat apa? Tak apa Kak Ana, gendong je dia Kak Ana. Anak tu anak. Sekejap. Faham. Sekejap Okay boleh. Share group tu group apa Kak Ana? Share group? Maksud Puan Dija share group apa tu? Okay, sorry. Puan Dija ada tanya share group tu group apa Kak Ana? Share ke group bisnes lah. Contoh kan macam awak jual, macam Kak Ana kan, ejen Kak Ana jual produk pendidikan. So Kak Ana akan bagi list group kat mereka. Mereka akan share ke group-group tu. Kak Ana cakap konsisten 10 group. At least sehari 10 group bisnes. Supaya awak lebih dikenali lah. Kalau awak just share dekat Facebook awak saja, macam mana orang nak tahu kan? So kita share ke group-group bisnes. Okay. Okay, sorry. Tak apa. So tadi ada apa-apa Kak Ana nak sambung mengenai kelas. So bila dah pergi ke kelas, Kak Ana nampak macam ilmunya adalah ilmu yang detail. Jadi Kak Ana tak ambil masa lama, Kak Ana tu sign up untuk mentoring, betul? Betul. So yes. Macam mana Kak Ana boleh kenal Puan Siti Hajar ni Kak Ana dan marketing genius? Okay, Kak Ana kenal sebab Puan Maria. Hai Puan Maria. Puan Maria bagi dekat Kak Ana. Lepas tu Kak Ana pergi tengok dulu lah, godek-godek. Kak Ana cari siapa dia Puan Hajar. Dia Kak tengok Facebook Puan Hajar. Kak Ana stop Facebook Puan Hajar. Lepas tu Kak tengok menarik. Okay. Nampak macam menarik kan? Kak Ana memang akan tengok dulu siapa yang Kak Ana nak belajar. Kak Ana tengok dulu siapa. Kak Ana cakap menarik. So Kak Ana pun join. Lepas tu Kak tengok basic tu, kebanyakan kelas online yang Kak Ana masuk pun tak semua, bukan tak semua. Majoritinya lah Kak Ana tak habiskan pun. Kak Ana ni masih habiskan pun, tak sempat apa semua. Tapi dengan Puan Hajar tu macam habis video tu pun Kak Ana, kena ulang lagi ni, apa benda lagi lah dia nak share ni kan, macam best dia pun kan. Sampai 3-4 pagi pun Kak Ana duduk download, tunggu tengok kan, ni seorang-seorang. Okay, faham. Alright, so Kak Ana cuba ceritakan perjalanan bisnes Kak Ana yang sampai tahap sekarang boleh pergi ke 7 angka. Cerita sebelum tu dan turning point dia apa yang selepas tu. Mungkin boleh cerita panjang sikit kali ni. Okay. Kalau kata untuk sale team ni, sebenarnya sale 7 angka ni sebab team yang besar lah kan. Team Kak Ana membantu. Sekejap Aziz. Okay. Disebabkan team yang besar, support daripada team lah. Ni hasil daripada jualan team lah 7 angka tu. Tapi kalau kata peribadinya sendiri, Kak Ana rasa daripada nak compare tahun lepas dengan tahun ni, baru sebulan ni kan. Lepas Kak Ana join kelas Puan Siti Hajar. Sebelum ni simpanan tu Kak Ana korek kan. Kak Ana korek kan untuk personal. Duit bisnes pun duit sendiri pun duit sendiri. Tapi lepas Kak Ana coaching dengan Puan Siti Hajar, alhamdulillah bulan ni Kak Ana jaga Kak Ana punya simpanan 5 angka tu. Dan Kak Ana usi rolling nak ambil pun Kak Ana tulis ambilan. Nanti ganti balik. Macam tu. Okay. Maksudnya dari segi cash reserve Kak Ana dah mula menjaga cash reserve dengan baik. Ya betul. So Kak Ana menggunakan cost structure yang kita discuss hari tu, masih menggunakan?
Yang tu kan untuk bisnes tu. So bulan ni adik Kak Nah akan buatkanlah benda tu untuk Kak Nah tengok bulan 2 untuk perancangan bulan 2 ni. Sebab Kak Nah pun baru buat lagi yang tu. Yang Puan ajar tu kan sebab bulan lepas macam yalah kita tak simpan daripada awal. Jadi bulan ni memang Kak Nah simpan daripada awal. Daripada 1 bulan tu pun Kak Nah dah tengok, dah tulis, dia key in semalam. Print out receipt. So memang Kak Nah jagalah duit keluar Dari segi masuk. filing pun dah buat lah, filing. Ya. Maksudnya Kak Nah sekarang ni perbezaan ketara Kak Nah sangat menjaga duit keluar masuk, betul? Betul. Yes, exactly. So Kak Kak Nah Nah jaga dah akaun lah. Maksudnya Kak Nah jaga akaun. Kak Nah dah tak curi dah duit syarikat. so tak lama lagi Kak Nah ada misi untuk capai sesuatu. Boleh tak kongsikan Kak Nah? Ya betul. Sebenarnya Kak Nah nak beli rumah pertama Kak Nah sendiri. Tahun lepas suami Kak Nah dah beli rumah. Kan adalah orang cakap rumah suami pun rumah kita lah kan. Tapi bagi Kak Nah rumah ni yang Kak Nah nak beli ni Kak Nah nak hadiahkan untuk diri Kak Nah sendiri. Kak Nah nak hadiahkan untuk Suzana sebab dia dah banyak berkorban. Dia dah banyak berkorban masa keringat dia, masa dia. So Kak Nah nak hadiahkan dekat Suzana tu sesuatu supaya dia rasa penat dia tu terbalas. Okay? Sebab kalau kita nak harapkan orang untuk berikan, balas segala jasa kita, tak semua orang akan buat. Jadi kenapa kita tak boleh raikan diri sendiri ni, diri kita ni macam tu. Alhamdulillah, Masya Allah terinspirasi sangat. Saya kan Kak Nah, saya nampak kan orang-orang yang dia ada, sebenarnya kita discuss dengan teacher Mas kan, orang yang berjaya ni dia ada internal yang kuat kan, inner yang kuat. So antara inner yang kuat tu dia pandai meraihkan dan dia pandai appreciate sekecil-kecil kejayaan diri dia sendiri. So kita nampak Kak Nah sekarang kita berada di level yang ini, so dia beri reward pada diri sama level dengan pencapaian yang Kak Nah bakal dan sudah capai kan Kak Nah? Ya betul. So benda lain semua buat macam mana Kak Nah nak buat, jaga cash flow, jaga costing, dan mula recordkan duit keluar masuk. Dan yang penting declare tax kan Kak Nah? Ya betul. Yes, dengan declare tax barulah boleh beli rumah. Betul, sebab tu kena jaga akaun. Okay, biasanya moga Kak Nah dapat rumah impian. Amin. So tadi ada soalan. Amin. Yes, Puan Farahatul Iman. Saya rasa ni Mami Happy punya team juga. Ada gambar-gambar. Rasanya semua team Mami Happy ni. Alright. So Kak Nah macam mana nak jadi leader yang bagus? Okay, Kak Nah tak ada tips pun sebenarnya nak jadi leader yang bagus ke tak bagus ke kan. Bagi Kak Nah macam ni, kita pernah melalui benda tu, why not kita share benda tu. Sebabnya bila kita beri, Allah pasti balas. Okay, macam-macam rezeki dia akan balas. Keluarga yang bahagia, suami yang baik. So kenapa kita nak berkira-kira? Sebab semua ni bukan kekal. Sebenarnya kebahagiaan bila kita mampu bagi sebanyak mungkin kebahagiaan, kasih sayang dekat orang. Okay? Macam Kak Nah, walaupun ada setengah-setengah anak tim, bukan daripada tim Kak Nah pun, kalau dia mesej Kak Nah tanya kan, Kak Nah akan cakap, Kak Nah akan share. Sebab bagi Kak Nah tahu, Kak Nah pernah rasa betapa susahnya kita tanpa bantuan orang. Kita buat sendiri. Kita nak bina tim, kita kena buat sendiri. Kita nak copywriting, kita kena buat sendiri. Kita nak buat poster, kita kena belajar sendiri. Jadi kalau boleh Kak Nah nak share jalan mudah untuk tim tu. Kalau Kak Nah tahu benda tu senang, so Kak Nah akan share. Okay, buat macam ni, jangan buat macam tu. Aku pernah buat macam tu. Benda tu susah. Hang buat macam ni, hang buat macam ni. Benda ni senang je sebenarnya. Okay. So nak cakap macam mana nak jadi leader yang bagus ni, apa yang kita nak, kita patut bagi orang pun rasa apa yang kita rasa. Kalau kita pernah berjaya, kita pun nak dia pun rasa benda yang sama. Sampai macam tahap tu lah. Kalau boleh itu kena kamcing lah dengan tim. Kena kamcing dengan tim. Ajak dia. Dia nak blue tick ke, dia nak belok ke, kita tetap mainkan peranan kita sebagai seorang leader. Kita message dia, kita tanya dia. Kalau dia okey, alhamdulillah lah tim Kak Nah semuanya okey. Penuh dengan kasih sayang.
Saya dapat merasakan aura tu sebab bila sebagai guru saya suka juga start kita punya student kan. Saya nampak keikhlasan Kak Na dalam Kak Na nak train dia punya team. Di mana saya tak nampak Kak Na hanya mengejar pada sales ataupun target, tapi Kak Na lebih kepada nak memberi. Nama juga leader yang saya nampak, leader-leader yang baik macam Kak Na ni adalah mereka ni rajin pergi ke kelas, dan ilmu yang mereka dapat dalam kelas tu mereka tak simpan seorang. Kan macam Kak Na lah, dapat daripada kelas terus ajar tim, buat macam mana Kak Na berjaya. Kak Na nak lahirkan 10 orang yang berjaya sama-sama macam Kak Na. Betul tak Kak Na? Betul, lebih lagi. Tengok tu. Lebih lagi. So, Puan Mariam tanya, group business tu dekat FB ke dekat WhatsApp? Okay, group business ni kalau macam Kak Na fokus dekat Facebook lah. Okay, dekat Facebook. WhatsApp pun WhatsApp juga, tapi lebih kepada Facebook. Dia macam ni. Kita ada banyak medium tau. Kita ada banyak medium, Facebook, IG, page, apa lagi, Shopee. So bagi Kak Na kat sini, kita kena fokus. Kita jangan lari fokus. Kalau kita rasa say kita sekarang ni datang daripada Facebook, so buatlah dekat Facebook kau sampai kita capai benda tu semaksimum yang mungkin. Barulah kita bertukar ke medium yang lain. Macam Kak Na sendiri, Kak Na belajar banyak benda. Kak Na belajar Shopee, Kak Na belajar IG. Tapi dekat sini Kak Na sekarang contohnya sekarang dekat Facebook Kak Na lebih kepada personal branding sebagai leader Mami Happy. Untuk sale Kak Na lebih fokus dekat IG macam tu, sebab Kak Na tak sempat dah nak buat sale. Sekarang ni Kak Na kena fokus kepada team. Jadi Kak Na belajar untuk buat iklan berbayar di IG, dan Kak Na fokus untuk rekrut orang cakap bantu team dekat Facebook dengan personal branding di Facebook. So kalau orang tengok dekat Facebook tu banyak Kak Na cerita mengenai bestnya jadi meja Mami Happy, apa Mami Happy family. Kak Na tak terlalu hard sale dekat Kak Na punya Facebook. Macam tu. Kak Na fokus kepada leadership. Maksudnya yang Kak Na nak sampaikan adalah kita kena fokus pada satu medium. Ya betul. Kita kena fokus. Ada orang semua medium dia nak conquer tau. Akhirnya di akhir cerita dia tak dapat apa-apa. Dia penat nanti. Yes, betul. Sebab itulah dalam marketing kita kena tahu di mana prospek kita suka duduk dan kita fokus kat situ kan Na? Betul. So Bonda Farida cakap pertanyaan Kak Na, mompreneur pun layak untuk beli rumah sendiri. Betul. Allah tu maha baik, alhamdulillah. Dia actually mompreneur ataupun tak, bukannya perkara pertama. Yang perkara pertama adalah siapa berusaha, insya-Allah ada jalan bagi dia. Betul tak Kak Na? Betul. Puan Maria Mota, fokus satu platform. Ni lah Puan Maria. Terima kasih Puan Maria. Okey, ada apa-apa soalan untuk Kak Na tak? Okey. So Kak Na cerita tadi Kak Na sanggup okey. Kak Na sanggup bergadai untuk berguru. So betul tak kalau saya kata Kak Na percaya bahawa untuk kita cepat berjaya sebagai satu shortcut perlu ada mentor. So yes. Macam mana kita nak counter orang-orang yang berkira-kira untuk mencari mentor atau mencari guru lah, atau mencari kelas at least, mencari ilmu. Sebab Kak Na bukan semua orang jenis yang macam Kak Na yang suka pergi kelas. Sebab bagi mereka nak jual-jual je lah. Buat apa nak pergi cari ilmu, nak pergi cari guru, kan dah membazir duit pergi invest kat sana. Kak Na macam mana nak counter orang macam ni? Okay, dia macam ni lah. Kita dilahirkan memang tak pandai membaca. Kan? So daripada situ kita masuk tadika. Kita masuk darjah 1. Ada yang membaca masa umur 6 tahun. So 4 tahun dia tak pandai membaca. Jadi dia hantar pergi sekolah 6 tahun boleh baca. Ada juga yang sampai darjah 4 pun tak boleh baca. Jadi nampak tak kat situ, dia sebenarnya senang je, simple. Kita nak berjaya, kita perlukan seorang guru. Okay? Guru yang orang cakap yang mahir lah bab tu. Contoh, kalau Kak Na tak pandai bab on pay, bab ManyChat, bab email marketing. So Kak Na kenalah cari guru yang memang mahir bab tu.
Okey, contoh macam Puan Hajar, Kak Ana nampak di Puan Hajar tahu banyak orang cakap banyak trik atau trik yang sangat mudah untuk kita uruskan dalam satu benda. Kita boleh buat ni, kita boleh buat tu, buat itu. Okey, kalau siapa nak tahu kena join lah. Jadi benda tu ada banyak soalan. Kalau soalan kan banyak sangat. Okey. Ada banyak sangat. Jadi Kak Na jumpa Kak Na join kelas tu, Kak Na nampak Puan Hajar sangat mahir untuk buat benda tu secara sistematik, jimat masa. Yang sesuai lah untuk Kak Na yang kelang kabut kadang ni. So Kak Na nak belajar. Dan lagi yang bestnya pula, bila kita join VIP tu, benda tu akan diajar secara teknikal, satu-satu macam mana nak buat. Kalau kata buku ni, kalau kita tengok, macam bila kita tengok buku, dia tak sama macam tengok video dengan suara. Lepas dia ajar kat, okey macam ni buat tu, buat klik tu, klik ni. Okey, lepas tu ada pula sesi soal jawab. Jadi bagi Kak Na, kita nak berjaya memang kena ada cikgu. Sebab kita keluar pun memang tak pandai baca. Kan kita cari cikgu untuk ajar kita membaca. Begitu juga benda lain. Kita kena cari guru yang mahir, yang pakar dalam bidang tu. Bidang yang kita nak ceburi ni lah, macam Kak Na bisnes. Kak Na nak benda tu teratur. Jadi Kak Na cari guru yang memang dia punya bisnes tu teratur, tersusun, cantik. Macam tu, macam Puan Siti Hajar. Alhamdulillah, insyaAllah. Terus. Okey, Puan Aziza tanya, siapa idola Kak Na dalam buat bisnes? Kak Na. Kak Na? Okey. Dia dah sorok. Okey. Siapa idola Kak Na dalam buat bisnes? Okey, Kak Na terus terang cakap idola Kak Na adalah mak Kak Na dengan ayah Kak Na. Sebabnya mak ayah Kak Na memang buat bisnes. Kak Na nampak macam mana mereka jual buah nangka, jual ulam, jual ikan, jual sayur, buka kedai makan, pergi masak malam. Kak Na memang dah terlibat dengan mereka, ikut mereka pergi masak malam. So mereka adalah idola Kak Na dan Kak Na nak buktikan mereka mendidik Kak Na menjadi orang yang sangat berguna sekarang. Kak Na nak mereka rasa puas. Kak Na rasa nak mereka bangga dengan Kak Na sekarang. Dan Alhamdulillah, kalau dulu masa dulu mula-mula Kak Na join bisnes, mak Kak Na aja juga tanya, tak mau kerja ke Zana? Tak mau minta ke kerja? Macam tu kan, tak mau nak menego. Kan? Tapi Alhamdulillah lah ni, dengan bangganya Kak Na boleh rasa dia puas dan dia rasa bangga bila dia boleh cakap, oh Zana lah ni jaga buku, rumah je jaga-jaga anak tu lah. Apa tu? Mami happy. So ya Allah, Kak Na rasa macam Alhamdulillah, syukur. Sangat syukur. Best dia dapat bahagiakan orang yang kita sayangkan Kak Na. Betul, sangat-sangat. Siapa lagi kan kita nak bagi kebahagiaan ni kalau bukan keluarga kita? Kak Na anak kedua Anak nombor 2. Kak Na anak sulung. Lepas tu kalau nak cerita pasal Kak Na sedih pula kan. Sebab Kak Na anak angkat. Kak Na anak angkat. Tapi itulah kita mengenang siapa yang besarkan kita. Tak kisahlah dia siapa kan. Kasih sayang dia, pengorbanan dia, itu yang kita nak balas. Kita tak perlu kenal pun siapa dia. Itu je. Okay, faham. So saya dah tahu lebih dalam kenapa Big Y Kak Na sebesar itu. Betul. Okay, Puan ini tanya sejak bila Kak Na mula join Mompreneur Mastermind? Mungkin soalannya marketing genius dan mentoring. Mungkin soalannya. Okay, Kak Na join 2 bulan lepas. 2 bulan lepas je. Bulan 12 lah. Bulan 12. Kak Na join bulan 12. Kak Na masuk basic tu, terus Kak Na join VIP punya. Lepas tu Kak Na terus join mentoring tu. Yang personal terus Kak Na sign up yang mentoring. Sebab Kak Na rasa Puan Hajar adalah guru yang Kak Na cari. Lagi pula sebab perempuan kan, sama-sama wanita kan. Kebanyakan mentor kan macam ni lelaki, so rasa macam agak lah. Jadi Kak Na rasa macam okay, Puan Hajar macam menarik, macam best. Okay, so Kak Na dengar kelas basic tu, Kak Na rasa macam okay, memang betul lah. Memang ini yang aku cari selama ini. So Kak Na terus sign up. Kak Na pergi gadai Kak Na punya gelang. Kak Na terus join kelas personal coaching. Okay, Alhamdulillah. So selepas dah join VIP members, VIP mentoring, Kak Na ada applykan ilmu-ilmu sistem tu kan Kak Na? Ada. Tak semua sebab banyak. Tak semua lagi, terlalu banyak. Puan Hajar ni dia yang tamak, semua benda dia nak cerita. Semua benda nak share.
Kak Ana cerita sikit apa sistem yang Kak Ana dah guna dan macam mana sistem tu sangat memudahkan kerja Kak Ana sebagai seorang mompreneur yang sangat sibuk. Okay. Setakat ni apply yang Kak nak apply lah iaitu SMS sahaja. SMS sahaja Sebenarnya banyak lagi yang Puan Hajar ajar, OMPay, ManyChat, email marketing, lepas tu ada lagi lah Google apa semua tu, banyak sangat benda tu. Tapi Kak nak cuma ambil satu je daripada 1% kot kena rasa kot. Daripada 1% je iaitu SMS. Okay, bless SMS tu. Okay. Kena ambil yang tu saja, kena baru mesej 100 orang kot. Tak silap kena itu 100 orang kena mesej, kena dapat 28 dropship orang. 28 orang dropship dan 7 orang ejen. Ejen berbayar 7 orang, 28 dropship yang percuma mereka join terus. Daripada 100 tu 20% lah daripada itu bagi feedback. So alhamdulillah tu baru 100 orang. Kak Ina punya aim tu tinggi lagi tapi tak sempat. Jadi Kak Ina buat baru sikit tu. Pun alhamdulillah dah ada ni. Jadi sebenarnya ilmu tu banyak, yang penting itulah tunggu kita nak buat saja. Doakanlah, insya-Allah boleh. Kalau tak nak buat, Kak Ana pun boleh outsourcekan kepada orang lain kan. Betul. SMS kita nak buat. Sekarang ni macam kita dalam kelas mentoring pun kita tengah highlightkan student untuk jangan buat sendiri. Bina team, boleh bina team. So, pasal SMS tadi, bayangkan dengan satu klik sahaja Kak Ana dah boleh dapat 35 team baru. Betul tak Kak Ana? Kalau macam orang lain kan nak dapat 35 orang tu mungkin berbulan-bulan forward ke grup sana, grup sini. Post dekat, post dekat WhatsApp group, dekat Facebook group tu tak masuk lagi orang block nombor kita. Betul. So itu cara smart yang Kak Nah dah buat. Okay, Puan Aziza tanya Kak Nah, PKP ni macam mana Kak Nah ber-me time? Oh, ber-me time Nak cakap pasal ber-me time ni, Kak Nah, me time Kak Nah ni, Kak Nah okay, contoh Kak Nah pergi hantar barang, Kak Nah beli teh ais cincau, minum pun Kak Nah dah rasa bahagia. Kak Nah tak tahu orang lain lah. Tapi kalau Kak Nah hujung minggu suami Kak Nah masak, Kak Nah boleh tidur lama sikit pun dah Kak Nah rasa syukur sangat dah. Kak Nah tak tahu konsep me time tu macam mana, tapi itulah me time Kak Nah. Kak Nah boleh tidur tanpa gangguan, anak Kak Nah suami yang mandikan, dia yang siapkan, dia just bangun, ma bangun, makanan dah siap. Oh alhamdulillah. Itu je me time Kak Nah, tak ada apa sangat pun PKP ni. Sebab Kak Nah pun memang jenis tak ni sangat pun, tak macam suka nak keluar sangat, tak ni sangat lah, mungkin sebab dah biasa kan duduk dengan anak-anak dekat rumah. So me time tu macam tak ada sangat lah. Setahun sekali tanpa anak pun boleh lah, tu pun teringat anak. Betul-betul. Okay, ada soalan lain ke Ruby daripada audiens lain? Kak Nah jual apa? Okay, ada yang tak tahu Kak Nah jual apa ni, Kak Nah cuba promote sikit. Nabila, okay. Ni nak promote. Sudah percuma. Okay, tidak percuma. Kak Nah jual produk pendidikan awal kanak-kanak, iaitu buku, mainan pendidikan. Kak Nah ejen Mami Happy, Nabila. Kak Nah ejen Mami Happy. Boleh pergi skodeng Facebook Kak Nah nanti. Oh, apa Facebook Kak Nah? Suzana binti Muhammad Yatim. Suzana Muhammad Yatim. Nanti boleh scroll dekat page Puan Hajar. Ada Puan Hajar tag Kak Nah tadi. Okay. So Kak Nah bila mula berbisnes, advice untuk mom yang sedang bekerja nak fully fokus bisnes. Okay. Okay, Kak Nah mula bisnes lebih kurang 8 tahun lepas lah. Tapi yang seriusnya lah, serius betul-betul Kak Nah rasa dalam 5 tahun lepas lah yang agak serius. Tu pun serius tak serius sangat lah. Tapi serius betul-betulnya bila Mami Happy rebrand lah. Sebabnya bila dia ada sistem, Kak Nah ada team, Kak Nah ada tanggungjawab. Okay, jadi memang Kak Nah kena serius. Kak Nah tak ada pilihan untuk tak nak buat. Sebabnya ramai ejen bawah Kak Nah mengharap Kak Nah untuk bantu mereka lah, maksudnya untuk buat sharing, untuk bagi copywriting, untuk guide mereka. So Kak Nah rasa aku kena buat. Okay, aku kena buat. Jadi serius betul-betulnya bermula Februari 2019. Sebab Mami Happy dia buat sistem ni lah. Kalau sebelum ni Kak Nah borong, jadi mereka je Kak Nah dapat untung, tak ada komitmen sangat pun Kak Nah. Tapi bila Mami Happy kenalkan sistem ni, Kak Nah sebagai leader ada satu tanggungjawab yang besar. Kak Nah kena buat.
Okay, tanggungjawab, amanah kan. Kalau kita dah ajak orang, tiba-tiba kita buat tinggal dia macam tu, so tak boleh juga. Jadi sistem tu secara serius, paling serius adalah tahun 2019, jadi baru nak masuk 2 tahun, paling serius. Advice untuk mam yang sedang bekerja nak fully fokus business, okay. Bagi Kak Na, first buat dulu dropship. Kita tak boleh terjun terus lagi kan, terjun terus lagi hilang kita punya punca pencarian kan, jadi lagi banyak masalah pula kan. Ataupun kalau betul-betul nak buat fokus bisnes betul-betul lah, kalau nak fokus bisnes betul-betul, kenalah kita istikharah, tanya suami kita, tanya pendapat suami. Kalau suami kita okey lah, awak nak buat boleh lah, saya akan support, macam tu. Kita kena pertimbangkan banyak benda lah sebenarnya Kak Na rasa. Kalau kita nak daripada bekerja nak terus berhenti buat bisnes ni, Kak Na rasa kita kena bincang betul-betul. Setuju. Kena tanya hati lah, betul-betul ready ke tak? Betul, kena tanya hati betul-betul sebab ramai orang yang dia bekerja, tiba-tiba dia berhenti kerja, dia duduk rumah jadi mompreneur, dia cepat give up. Sebab life masa bekerja totally tak sama dengan life sebagai seorang mompreneur kan Kak Na? Betul. Tak sama. Dia memang tak sama. Dia lain. Dia punya mental tu kena triple kuat daripada kita kerja kat luar. Memang kena kuat. Memang kena kuat. Kena kuat sangat. Yes. Itulah dia. So macam mana Kak nak guide team? Puan Syuhada dah tanya. Okay. Untuk guide team ni Kak Na selalu share sharing-sharing santai je lah. Kak Na share macam mana dia pernah buat target, kelas Big Y, lepas tu macam mana mereka nak susun target. So ada banyak benda lah, banyak topik lah. Jadi Kak Na selalu akan buat live. Contoh pagi tadi Kak Na live dekat group Facebook. Kadang-kadang kalau tak live kat group Facebook, Kak Na buat kat WhatsApp, Kak Na buat voice message, Kak Na hantar gambar. Waktu malam Kak Na set only admin tu, besok mereka dengar balik, lepas tu mereka tanya. Ataupun Kak Na juga akan PM anak-anak Kak Na lah, sebab Kak Na ada banyak level. Jadi keutamaan Kak Na adalah anak-anak lah. Lepas tu nanti Kak Na bagi tahu anak pula, suruh bagi tahu anak dia. Macam tu lah. Jadi Kak Na akan PM seorang-seorang tanya apa yang Kak Na boleh bantu. Dan daripada situ Kak Na akan bantulah. Sebab lain orang lain dia punya isu. Ada orang dia memang tak tahu langsung nak order, tak tahu langsung bab IT, so kita kena train lain. Okay, ada setengah orang dia dah okay IT tapi dia malu pula nak promote dekat Facebook. So ada banyak benda yang Kak Na kena guide. Dan Kak Na lebih suka coaching personal, Kak Na lebih suka daripada tanya Kak Na. Dan Kak Na suka juga buat live ataupun buat sharing dekat group. Memang banyak sharing lah. Soalan. Adakah ini private untuk Kak Na? Boleh tak Kak Na share berapa personal share Kak Na dalam Mami Happy? Ini terpulang pada Kak Na. Kalau rasa benda tu privacy, tak kita minta excuse lah. Okay, personal sale lah, personal sale. Kak Na bagi tahu dalam PV lah, Kak Na tak ingat lah berapa. Tapi PV paling tinggi Kak Na pernah buat untuk diri sendiri. Kak Na hadiahkan untuk diri sendiri tau. Sebab masa tu bulan Julai tu adalah birthday Kak Na. Kalau siapa ingat tahun 2020 kot. Ke 2019 sorry 2019. Julai 2019, bulan 5, bulan 6, bulan 7 Kak Na top 1 Mami Happy paling tinggi. Bukan leader paling tinggi Kak Na personal sale paling tinggi. Top 1 bulan 5, 6, 7. So Kak Na bulan 7 tu Kak Na buat paling tinggi 5,000 berapa PV yang tu memang kau-kau macam gila-gila Kak Na buat sale. Kak Na promote tapi Kak Na tak guna ads masa tu. Kak Na share, Kak Na cari, Kak Na korek sampai WhatsApp Kak Na kena ban. tak apa Kak Na, berbaloi dapat 5,000 PV tu kena berbaloi. Kak Na betul-betul nak buat lah. Kak Na cakap okay aku nak hadiahkan untuk diri aku bulan Julai ni paling tinggi So Kak Na memang buat. Allah, terinspirasi sangat ni. Macam mana nak buat ni? Okay, Puan Azul, apa benda pertama Kak Na dapatkan hasil bonus daripada Mami Happy? Kak Na belanja nak Kak Na. Sebab first tu Kak Na dapat bulan Februari 2019, Kak Na punya bonus 120 kot tak silap, 120 ke 110 macam tu. Kak Na belanja nak Kak Na makan. Kak Na cakap nanti dok makan mama tau. Lepas tu dia pun cakap terima kasih ya Allah sebab bagi bonus kat mama. Itu lah. Dia sebenarnya bukan nilai dia tapi orang cakap bila kita bahagiakan orang tu, okay, itu yang paling penting. Exactly. Even kadang-kadang kita belikan barang Eco RM2 yang buatkan
anak tu rasa happy sangat tu pun dah sangat bernilai kan Kak Nah? Betul. Okay, Faizata Kak Nah hebat. Hazam bin Fadli Robbi. Okay, terinspirasi. So ada apa soalan lagi daripada audience? Kita dah 1 jam dah ni. Kita buka beberapa soalan. Best dapat reward family. Puan Mariam. Okay. Oh ni pun hebat ni. Puan Mariam ni. Kita ramai orang hebat daripada Mami Happy kat sini. Alhamdulillah. Okay Kak Nah, semua leader Mami Happy hebat-hebat. Betul? Saya pun suka tengok. Even macam saya pun founder Kids Neuron kan. So memang kita satu, orang kata kalau kita bercakap tu kita saling memahami lah. Level kita sama. Saya tahu macam mana bisnes produk EduKids. Education toys, education apa-apa pun saya lebih memahami keadaan anda semua. So ada lagi soalan tak daripada audience? Ruby ada soalan untuk, okay ada satu soalan. Puan Nurza, apa Kak Nah buat bila Kak Nah down dan tak dapat buat sale? Okay, Kak Nah pernah rasa down, bohong lah kan kalau tak pernah rasa down kan. Kak Nah rasa down selalunya sebab penat. Kan, selalunya kita down sebab apa? Sebab kita penat. Sebab kita penat buat promo, kita penat buat sharing tapi tak mendatangkan apa-apa. Jadi bagi Kak Nah kalau down tu Kak Nah relax. Rehat, tidur, layan anak-anak, buat kerja rumah, mop lantai. So Kak Nah rehat dan Kak Nah bangkit balik. Sebab Kak Nah ada big Y yang perlu Kak Nah kejar. Kan? So Kak Nah ada big Y yang perlu Kak Nah dapatkan. So Kak Nah akan bangkit balik. Yang penting kalau down, Kak Nah selalu pesan kat tim Kak Nah. Kalau down, rehat. Kita normal untuk rasa down. Okay, semua orang pernah rasa down. Okay, kita normal untuk rasa down. Jadi rehat. Lepas tu tengok balik muka anak, tengok balik muka suami, tengok balik muka mak ayah kita. InsyaAllah kita mesti akan bangkit balik. Perempuan ni dia sekejap je dia punya down tu, tak lama pun. Sebab dia penat je. Kena tidur, nap sekejap pun dah okey lah Kak Nah. Betul. Kadang-kadang sebab tak cukup tidur pun boleh down. So Puan Aini cakap apa cara untuk kita maintainkan sales? Okay, nak maintainkan sales kita kena ada target. Kalau kita tak ada target macam mana kita nak maintain usaha? Okay, faham tak? Maksudnya setiap bulan kita kena ada target. Okay, target bulan ni aku nak 1000 PV contoh 1000 PV. Apa yang aku kena buat? Jadi kita dah ada plan kerja, so insyaAllah kalau kita follow kita akan dapat 1000 PV tu dengan senang. So kalau macam mana nak maintain sales, kita kena ada target, kita kena ada plan tindakan yang kita nak buat. Contoh untuk bulan Februari, pagi tadi kebetulan lah ni tanya soalan tu. Pagi tadi Kak Nah pun buat kelas target dengan tim Kak Nah. So untuk target Februari dah boleh buat dah ni. Kan jangan tunggu 1 Februari baru nak buat, okay? Betul. Lagi best ajar tim buat target setiap bulan. So kita nampak tahun punya target. Kan? Betul. Okay, Puan Aziza tanya, boleh tak Kak Nah kongsikan bila ramai sangat ejen, apa strategi yang Kak Nah buat nak bagi orang nampak Kak Nah? Tunjukkan diri. Kita kena tunjukkan diri kita sebab contoh kalau macam dulu sebelum Mami Happy rebrand ni kan, Mami Happy rebrand ni depa memang dah kenal Kak Nah. Sebelum depa kenal Kak Nah, maksudnya 8 tahun lepas masa Kak Nah baru join dropship. Masa tu Kak Nah tengok, wow bestnya depa, nama depa disebut-sebut saja kan. Ya trainingnya nak jadi macam depa, banyak apa semua. So Kak Nah bergerak ke arah tu. Kak Nah cakap, aku pun nak depa sebut juga nama aku satu hari nanti. Okay. So Kak Nah buatlah benda sampai depa sebut nama Kak Nah. Maksudnya Kak Nah nak banggakan diri Kak Nah sendiri. Kak Nah bukan untuk banggakan diri Kak Nah untuk orang lain lah. Maksudnya bukan Kak Nah nak bagi biar depa tengok aku, bukan. Kak Nah nak diri Kak Nah tu rasa bangga tengok Kak Nah kat situ. Faham tak? Maksudnya contoh macam Mami Happy dia buat tahun 2019. Bulan berapa Kak Nah tak ingat lah. Kak Nah dah duduk dah depan cermin tu. Kat dalam cermin tu Kak Nah cakap, okay, bayangkan aku bagi ucapan ni dekat ejen Mami Happy. Aku nak share semua pengalaman aku dekat mereka. So Kak Nah dah praktis dah ni siap-siap. Okay, Kak Nah memang suka berangan tau. So Kak Nah Kak Nah dah bagi talk dah pun sendiri sebelum Kedai Berjaya jemput Kak Nah. Jadi Kak Nah memang dipanggil Puan Sarah hari tu untuk bagi talk. So Kak Nah dah bersedia sebab Kak Nah dah pernah berlakon hari tu. Kata Kak Nah nak bagi talk. Macam tu lah. So kita kena tunjukkan diri lah. Banyak sharing, banyak buat sharing. Kalau kata awak tak dikenali lagi, awak buat poster, awak bagi dekat tim. Tunjukkan diri awak.
Kak Na pun memang pesan kat tim Kak Na, kalau buat poster pi lah share dekat HQ, bagilah orang kenal apa. Personalkan diri tu, personal branding kan, tunjukkan diri sebab orang terlalu ramai. Macam mana orang nak kenal kalau kita sendiri tak tunjuk siapa kita? So tunjukkan diri. Be outstanding lah, orang kata outstanding. Outstanding dengan bukannya dengan kita menunjukkan macam mengada-ngada ke, tapi kita tunjukkan kita. Yes. Kita membantulah, kita bagi benda yang bagus untuk orang follow, bukan nak tunjuk kata kita bajet bagus macam tu lah. Bagus, okey, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi soalan untuk Kak Na? Bagaimana kita nak tahu produk yang boleh diceburi tu dan boleh mendapat sambutan ramai? Puan Hamidah, okey, produk yang boleh diceburi dan mendapat sambutan ramai. Okey, kalau kata nak tanya produk apa yang sesuai, tanya diri kita apa yang kita suka. Okey, contoh macam Kak Na suka produk pendidikan, kan? Jadi Kak Na ada feel tau. Kak Na ada macam passion nak cerita. Kak Na ada rasa keseronokan bila nak share benda tu. Dia jadi seronok sangat nak cerita. Macam dulu Kak Na join Mary Kay lah. Kak Na pernah lah join Mary Kay kan. Kak Na jadi seronok nak cantik. Kak Na seronok nak cantik. So Kak Na nak tunjuk cantik. So Kak Na boleh tarik orang rasa macam seronok pula kan Mary Kay ni. Jadi sebab bagi Kak Na, kita nak jual produk apa pun, juallah produk yang kita suka supaya kita pun selesa. Tak adalah, okey katakanlah kita tak suka, kita tak pandai produk pendidikan, tiba-tiba kita nak jual kan, mesti kita rasa apa yang bestnya kan benda ni, aku tengok macam biasa je. So macam mana kita nak jual kalau kita sendiri pun tak percaya dengan produk tu, okey? Maksudnya kita buat benda yang kita suka lah. Lebih baik kita jual produk yang kita suka atau apa yang kita minat. Yes. Dalam kata lain, apa-apa produk pun boleh pergi kan Kak Na? As long as kita feel. Yes. As long as kita feel dengan produk tersebut. Dan saya nak tambah mungkin, kalau untuk orang yang mungkin baru kan, so mungkin dia minat satu produk tu. So saya cadangkan cari yang dia ada support system dan HQ dia ataupun leader dia sangat supportive. Macam yang Kak Na ni lah. Dia akan support kita, bantu kita kan. Betul. Okay. Puan Mariam Mokhtar, bisnes buat apa yang kita suka. Okay. Ruby, ada apa-apa lagi soalan daripada audience? Tak ada dah Puan. Alright. Alhamdulillah. Okay, kongsikan sikit saranan akhir Kak Na untuk mompreneur kat luar sana. Okey, saranan Kak Na nak pesan, jangan tangguhkan kejayaan kita. Jangan bandingkan kita dengan sesiapa pun. Okey, jangan bandingkan sebab cerita dia lain, cerita kita lain. Okey, mungkin proses Kak Na agak lambat, siapa tahu proses awak lebih cepat. Okey, ni Puan Hajar dah sediakan satu sistem yang sangat bagus. Kalau kata orang tanya Kak Na, okey ke kelas Puan Siti Hajar? Kak Na memang akan cakap join lah. Sebabnya inilah yang Kak Na cari selama 8 tahun. So hampa dah tahu dah kan Kak Na bagi tahu join kelas Puan Siti Hajar. So join lah, memang sangat berbaloi. Jadi taklah hampa akan tercari-cari macam Kak Na dulu. Kak Na merangkak-rangkak, Kak Na provide sana sini, Kak Na cari sana sini, Kak Na godek sana sini. Sampai 8 tahun barulah jumpa Puan Siti Hajar kan. Jadinya yang mana baru mula tu teruslah sign up kelas basic. Tengok dulu kelas basic. Kalau tak percaya cakap Kak Na, join kelas basic dulu. Lepas tu tengok nanti betul ke tak apa yang Kak Na cakap. Kalau nak jelas lagi boleh tanya Kak Na juga, nanti Kak Na cakap dekat WhatsApp ke apa. Jadi jangan tangguhkan kejayaan kita, buat dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan buatlah dengan segera. Terayuk. Terayuk. Jangan tangguhkan kejayaan kita dan jangan bandingkan. Boleh bandingkan tapi dari sisi pandang yang positif. Contoh kita tengok, Kak Na boleh jadi positif macam ni, kenapa aku tak boleh jadi macam dia? Macam tu okey. Kan Kak Na? Alright. Ruby, ada apa-apa soalan untuk Kak Na yang terakhir? Anak-anak Kak Na pun dah macam itulah saya dapat. Saya sangat puas hati atas sharing Kak Na, dan saya nampak dua benda. Kak Na dia pentingkan family, sebab itu big why dia kan. Dan satu lagi yang saya rasa ramai kita terlepas pandang, kita tak hargai diri kita sendiri. Sebab tu sebab bila Kak Na cerita tadi, saya pun terfikir betul juga kan.
Okey Kak Na, ada apa-apa lagi Kak Na nak share sebelum kita tutup kita punya program? Rasanya tak ada apa je lah. Itu je Kak nak cakap. Sayangi diri sendiri dulu. Sayangi diri sendiri. Okey, terima kasih betul, Kak betul. Na. Terima kasih Kak Na, terima kasih banyak-banyak. Okey, Terima kasih kepada kami. Kak Na, terima kasih sudi jadi panel petang ni. Terima kasih sudi jemput Kak Na. Okey, sama-sama. InsyaAllah ada rezeki kita live lagi bersama-sama. Okey. InsyaAllah, insyaAllah. Okey Kak Na, terima kasih. Okay, terima kasih Ruby. Terima kasih Fajar. Okey Puan. Pesanan terakhir. Okey. Kita dah sejam lebih, saya shortcut. Jika ada yang masih berminat nak join Marketing Genius Advance, tolong buat cepat sebab 6 petang nanti kita akan naikkan harga. Kalau nak belajar macam mana yang Kak Na belajar, nak dapat macam mana Kak Na dapat, nak dapat feel macam mana yang beliau dapat, join lah kelas. Saya tak nak cakap lebih-lebih. So anda klik pada button link yang kita dah bagi dekat pin post. Kalau berminat boleh sign up terus sebelum pukul 6 petang. Selepas tu harga kita akan naikkan. Okay Ruby? Ya, setuju. Ada kita pinkan post, lepas tu kita pun ada affiliate dekat bawah ni yang komen, boleh klik pada affiliate punya link sekali ya. Okey Puan. Kita tutup kita punya majlis ya Puan. Alhamdulillah, terima kasih Puan, terima kasih Kak Na. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita tutup kita punya majlis petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa ya, join petang ni sebelum pukul 6 sebab lepas tu kita akan naikkan kita punya harga. Naik harga berapa? Jom kita pergi tengok dekat link. Okay, setakat itu saja. Saya harap perkongsian petang ni mendapat manfaat kepada semua penonton yang menonton. Jangan lupa tekan button follow dekat page kami, Mompreneur Mastermind. Semoga dapat membantu sedikit sebanyak perjalanan bisnes mompreneur sekalian. Trust the process, insyaAllah. Kita slow tapi kita jalan. Jangan kita slow kita berhenti. Kalau berhenti sebab penat tak apa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton.